wabarakatuh. Bertemu semula bersama dengan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesra. Bertemu semula untuk video PDPC kali ini. Cikgu Shima mengambil tajuk kata adjektif. Terlebih dahulu, Cikgu Shima ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan banyak terima kasih kerana sudi berkunjung dan subscribe dalam channel Cikgu Shima atau Cikgu Nur Shima. Sebenarnya Cikgu Shima pun tidak terfikir untuk menghasilkan banyak video pelajar khusus untuk pelajar bahasa Melayu STPM, tetapi sejak mengikuti Ayu Akademi YouTuber ni, banyak ilmu Cikgu Shima salah satunya ialah dalam menghasilkan video, kemudian bersiaran secara langsung semasa mengadakan kelas tuition online kepada pelajar yang guru, rakan-rakan guru pelajar dan yang telah berkunjung ke channel Cikgu Shima. Cikgu Shima ucapkan selamat datang. Okey. Baiklah. Genap setahun Cikgu Shima bergiat menghasilkan video PDPC sejak di bawah naungan Akademi YouTuber Guru. Okey. Jadi hari ini sebenarnya Cikgu Shima ingin membuat video berkaitan tentang kata adjektif. Tapi fokus Cikgu Shima ialah darjah perbandingan. Kita pun tahu bahawa kata adjektif ni banyak tajuk dia. Jadi, cikgu mengambil hari ini darjah perbandingan. Seperti yang kita sedia maklum dalam kelas tuition secara talian hari itu, dalam talian, Cikgu Shima telah menjelaskan tentang tiga darjah perbandingan untuk kata adjektif. Itu pertama, darjah perbandingan kata adjektif darjah biasa. Kedua, kata perbandingan kata adjektif untuk yang menggunakan adanya darjah perbandingan. Itu adanya darjah perbandingan, maksudnya di sini ada kata perbandingan. Seterusnya ialah yang ketiga, darjah perbandingan kata adjektif darjah penghabisan yang paling tinggi. Jadi pelajar kena hafal ada 8 tingkat. Baiklah, yang pertama kita lihat dahulu. Darjah perbandingan kata adjektif darjah biasa ni biasanya tidak melibatkan perbandingan. Jadi kita akan melihat bahawa kata adjektif itu apabila dibina ayat tidak melibatkan perbandingan. Contoh kata adjektif di sini ganas. Jadi pelajar hanya perlu membuat ayat tanpa meletakkan kata perbandingan. Ganas, tampan, lurus itu semua ialah kata adjektif. Kita cuma buat ayat biasa sahaja yang ada subjek, ada predikat. Haiwan itu ganas, pemuda itu tampan, jalan ke sana tidak lurus. Pen ini lurus. Kemudian kalau kita lihat lagi, ada banyak lagi kata adjektif yang tidak melibatkan perbandingan. Contoh lain lagi yang cikgu boleh ambil di sini. Telefon pintar cantik. Okey, telefon pintar cantik. Telefon pintar. Telefon pintar. Telefon apa lagi? Gincu berwarna merah. Merah adjektif. Okey. Baik. Untuk perbandingan pula, kita pergi perbandingan, darjah perbandingan. Okey, kita melihat di sini ada 3 cara untuk kita membuat perbandingan. Okey, kata adjektif itu. Itu ada 3 cara, iaitu se, sama dan kata bandingan. Kata bandingan pula digunakan lebih dan kurang. Contoh, kalau se, saiznya sebesar telur ayam. Ayu sama pandai dengan kakaknya. Maksudnya di sini berlaku perbandingan. Kata bandingan sama. Lagak pemuda itu bagai orang kaya.
Jadi kalau kata bandingan yang menggunakan bagai pak seperti itu pun boleh dijadikan sebagai kata bandingan untuk darjah perbandingan kata adjektif. Oke, yang kedua. Ketiga ialah darjah perbandingan kata adjektif darjah penghabisan. Oke, kalau untuk darjah penghabisan ini, ini yang dipanggil sebagai paling tinggi. Oke. Ada 8 perlu diingat oleh pelajar. Contoh di sini, campur kata adjektif, gandaan dan kata nama. Contoh, sepandai-pandai, secantik-cantik, semalas-malas, sehodoh-hodoh. Kemudian, terlalu atau terlampau. Terlalu jauh, terlampau cantik, terlampau halus, terlalu putih. 3. Dan kata adjektif. Tercampur kata adjektif cantik, tercantik, terputih, tertinggi, terkurus, terlangsing. Paling dan kata adjektif. Paling cantik, paling tinggi, paling langsing. Kata adjektif campur sekali, langsing sekali, cantik sekali, kurus sekali. Amat sangat sungguh campur kata adjektif sekali. Amat cantik sekali. Sangat cantik sekali. Sungguh cantik sekali. Teramat sangat. Teramat sangat. Teramat cantik. Tersangat cantik. Bukan teramat sangat cantik. Tidak. Sebab itu ada tanda sempang sana, tanda tanda mereng di situ. Tanda mereng kan. Jadi itu ialah menunjukkan adanya ada pilihan sama ada mahu memilih teramat cantik atau sangat cantik. Maha pula ini kalau dalam kamus maha merujuk pada Allah yang maha berkuasa. Allah Tuhan. Allah maha kuasa. Dan yang kedua ialah untuk merujuk maha yang dipertuan agung. Yang lain lagi ialah maha pandai. Seterusnya, kita lihat soalan aneka pilihan. Kita membincangkan soalan aneka pilihan. Ayat yang manakah menggunakan perkataan yang berhuruf condong yang bukan kata adjektif. Kalau kita lihat di sini, masih terdapat rakyat negara itu pro penjajah. Pro penjajah. Maksudnya di sini pro menyokong penjajah. Jadi ini membawa kepada makna apa? Kata adjektif. Bitara, unik. Jadi sangat bitara, sangat unik juga dianggap sebagai kata adjektif. Bagaimana pula sih? Masyarakat jahiliyah hidup dengan cara tersendiri. Jahiliyah maksudnya bodoh. Jadi itu ialah sifat, sikap. Jadi ini dianggap sebagai kata adjektif. Manakala jawapannya ialah kerana seniman merupakan kata nama. Boleh faham. Kita lihat pula ini ialah soalan BMSTPM 2016 yang manakah ayat yang mengandungi kata kerja berimbuhan men yang berfungsi sebagai kata adjektif. Di dalam arti kata lain, kita kena cari kata kerja yang ada imbuhan men kan, tetapi berfungsi sebagai kata adjektif. Contoh, tindakannya roman 1, tindakannya itu agak melucukan. Kita tahu me di sana, me kan itu memang merujuk kata kerja. Tapi lucu ialah kata adjektif. Sifat, sifat lucu. Kedua, abang sedang membersihkan store di belakang rumah. Abang sedang membersihkan store di belakang rumah. Bersihkan di sini bermaksud kan, kita boleh tahu ini bukan kata adjektif. Sebab ini ialah kata kerja. Membersihkan store, kata kerja. Bersih ialah kata kerja, keadaan yang bersih. Kemudian keunikan persembahan ahli silap mata itu mengagumkan. Kagum ialah kata adjektif. Encik Lim bercadang untuk membersihkan dapur
rumah. Jadi kalau kita lihat di sini, dia okey, dah ada dah jawapan dia pula. Iaitu kalau kita lihat jawapannya ialah B, iaitu 1 dan 4. Tindakannya itu agak melucukan. Agak ini sudah pun menunjukkan ada kata bantu agak melucukan. Kemudian 4. 4 bercadang untuk membesarkan rumah. Okey, kalau kita lihat, ini ialah jawapan bagi, bukan ini sebenarnya jawapan dia 1. Dia 1. Betul lah 1 dan 4. Besarkan. 1 dan 3 sebenarnya, bukan di situ. 1 dan 3. Okey, tindakannya itu agak melucukan. Itu ialah sebagai kata adjektif. Okey, manakala membesarkan itu ialah kata kerja. Bercadang untuk membesarkan dapur rumahnya itu ialah kata kerja. Jadi jawapan yang paling tepat ialah 1 dan 3. Okey. Sebab cikgu adjust ni dia punya kata slide, dia punya jawapan tu dah lari. Okey. Kita lihat di sini jawapannya ialah A, iaitu 1 melucukan, agak melucukan, mengagumkan. Dan satu lagi sebenarnya untuk kata adjektif yang ada apitan mengkan menjadi kata kerja, di sini ini bersifat emotif. Jadi objeknya boleh digugurkan. Melucukan kami, mengagumkan penonton. Jadi objek di depan ini boleh digugurkan. Jadi jelas menunjukkan bahawa itu ialah kata kerja yang kata dasarnya daripada kata adjektif. Seterusnya, frasa adjektif sebagai predikat mendahului subjek. Yang mana ke ayat yang susunannya menepati binaan di atas. Kita kena susun balik ayat itu. Seperti dahulu dia masih peramah. Jadi kita susun balik, dia masih peramah seperti dahulu. Okey, adakah seperti dahulu itu sebagai predikat yang mempunyai frasa adjektif? Terdedah begitu sahaja kuimu itu. Digerai itu terdedah begitu sahaja. Adakah terdedah sebagai predikat mempunyai frasa adjektif? Belum pulih lagi kemelisitan ekonomi negara itu. Kita susun balik. Okey, kemelisitan ekonomi negara itu belum pulih lagi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, belum pulih itu memang jelas menunjukkan frasa adjektif. Pulih ialah sifat adjektif. Di meremang bulu rumuannya berbeda terhidu bau yang wangi itu. Meremang ni memang kata kerja. Jadi memang jawapannya ialah C. Okey, cara jawab soalan ini pelajar melihat dulu susunan ayat ini. Susun balik subjek predikat. Kemudian barulah kita cari mana satu bahagian predikatnya tetapi mesti frasa adjektif. Frasa adjektif di sini ialah belum pulih lagi ialah frasa adjektif tetapi dalam predikat. Manakala kemelisitan ekonomi negara itu dianggap merupakan binaan subjek. Okey, kita lihat pula ini. Kata bantu campur kata adjektif, campur kata adjektif. Yang manakah ayat mengandungi binaan di atas. Okey, kalau kita lihat di sini, kita kena cari kata bantu. Kata adjektif. Maksudnya ini adalah frasa. Frasa adjektif. Kita cari kata bantu. Kata bantu ni pelajar ada dua. Satu kata bantu ragam, satu kata bantu aspek. Kata bantu ragam melibatkan emosi. Hendak, ingin, mahu. Manakala kalau kata bantu aspek melibatkan masa. Tunjukkan masa. Telah, sudah, pernah. Okey. Kalau kita lihat di sini, jawapan buah nangka itu belum masak benar. Kita lihat belum masak benar. Belum ialah kata bantu. Masak ialah kata adjektif. Benar ialah kata apa? Kata pembenar. Kata pembenar kan? Benar, betul. Kata pembenar. Okey. Jadi bukan kata adjektif. Benar bukan kata adjektif. Ketibaan rombongan itu agak terlalu awal.
kita ambil di sini. Agak kata bantu, terlalu dan kata terlalu. Kemudian ini terlalu ialah kata tugas. Okey, kata tugas. Manakala awal ialah kata adjektif. Kan juga jawapan sebenar. Adik saya tetap riang gembira walaupun letih. Tetap kata bantu. Betul. Riang kata adjektif. Gembira kata adjektif. Jadi kita pun nampak jawapan di sana itu jawapannya ialah C sebenarnya. Ini jawapannya ialah C. Okey, D, abang memang sungguh sibuk dengan perniagaannya. Memang kata bantu. Sungguh kata penguat. Sibuk pula kata adjektif. Jadi di sini salah sebab dua-dua ini merupakan kata tugas. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Kita lihat pula latihan pengukuran adjektif untuk segmen Cakna Tata Bahasa ini. Ini ialah soalan Bahasa Melayu STPM 2015. Okey, soalannya ialah berkaitan ialah 3 darjah perbandingan untuk kata adjektif. Tadi cikgu sudah cakap, cikgu sudah jelaskan ada 3 darjah perbandingan. 1 darjah X, 2 darjah bandingan, 3 darjah penghabisan. Jadi kalau darjah X, kita tahu ini adalah darjah biasa tanpa apa-apa perbandingan. Ini pula melibatkan darjah bandingan. Darjah bandingan yang pertama menggunakan kata adjektif bagi menyatakan bandingan yang sama. Kita guna kata se ataupun sama. Sama. Manakala yang satu lagi menggunakan kata penguat bagi menyatakan bandingan yang berbeza. Lebih, kurang. Ingat tu. Sama, sama dengan sebesar, sekecil. Sama pula sama pandai, sama besar, sama kecil. Yang ini pula bandingan berbeza iaitu lebih dan kurang 2. Yang terakhir ialah darjah penghabisan. Soalannya, apakah kategori darjah X? Okey, kalau kita lihat sebenarnya kategori darjah X ini ialah darjah biasa. Darjah biasa ialah kata adjektif yang dibina dalam ayat tidak ada kata bandingan. Contohnya ganas. Haiwan itu ganas. Nokta. Buat cantik. Gadis itu cantik. Ketiga, langsing. Tubuh gadis itu langsing. Dia tidak ada perbandingan. Jadi itu dianggap sebagai darjah biasa. Okey, bina satu ayat yang gramatis yang menggunakan kata adjektif bagi menyatakan darjah bandingan yang sama. Okey, jadi di sini cikgu sudah berikan tips. Bandingan yang sama, gunakan awalan se, sama dan kata bandingan lebih dan kurang. Jadi cikgu harap pelajar di luar sana cubalah bina ayat tu. Cikgu bagi contoh di sini. Awalan se, contoh ayat mesti mula huruf besar. Okey. Telur itu sama besar dengan telur yang lain. Ataupun adik sama pandai dengan kakak. Atau ada lagi iaitu kata bandingan putih bak. Gadis itu memiliki kulit bak sutera. Gadis itu memiliki kulit seputih kapas. Nokta. Boleh juga sebagai kata bandingan. Okey, manakala bina satu ayat yang gramatis yang menggunakan kata penguat bagi menyatakan darjah bandingan berbeza. Jadi untuk kata penguat, bahagian ini tips nakkan darjah bandingan berbeza, gunakan lebih ataupun kurang. Sewa di kedai itu lebih mahal daripada kedai yang lain. Boleh juga. Okey, baiklah. Nampaknya sampai di sini saja video PDPC cikgu kaitan tentang kata adjektif. Sebab yang ini cikgu tidak sempat sebenarnya menerangkan semasa kelas tuition online hari itu. Sebab masa yang diperlukan tu sangat singkat. Jadi cikgu pun membuatlah video ini. Jika tidak faham, bolehlah bertanya
Oke, sekian saja dari Cikgu Shima. Oke, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.